Pendekatan Noktah Kemiskinan Tegar Tanpa Diskriminasi. Semua GLC akan diaudit bermula tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pendekatan kerajaan untuk menoktahkan miskin tegar dan membasmi kemiskinan dilaksana tanpa mengira kaum. Ia bagi memastikan semua rakyat di negara ini mendapat hak masing-masing berpandukan Perlembagaan Persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan walaupun majoriti penduduk miskin di negara ini terdiri daripada masyarakat Melayu dan Bumiputera, namun semua kaum termasuk Cina dan India yang terkesan akan mendapat bantuan. Tidak benar kalau dikatakan hanya untuk Melayu. Tapi tentunya jumlah ini besar dan jumlah majoriti kepada masyarakat Melayu. Jadi saya harap dengan penjelasan ini jelas, dan kalau ada kenyataan di sebaliknya, itu boleh maklum kepada saya. Kerana ini bertentangan dengan dasar kita. Siapa saja termasuk golongan miskin tegar, asalkan dia warga negara, dia wajib dibantu tanpa diskriminasi. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan 65.6% isu miskin tegar negara melibatkan 15,029 ketua isi rumah telah diselesaikan setakat 21 Oktober, manakala bakinya akan diurus berdasarkan maklumat yang telah didaftarkan. Saya minta kerajaan negeri termasuk Kelantan, Menteri Besar, SUK, pegawai-pegawai jajahan untuk terus mendaftar jumlah-jumlah baru supaya dapat kita teruskan. Cuma saya syukur Alhamdulillah kerana kita beri tumpuan menyeluruh. Ini jentera-jentera kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri nampak hampir kesemuanya setakat ini bersetuju untuk mengambil kira jumlah ini dan selesaikan ini dulu, kemudian ambil pendaftaran baru. Datuk Seri Anwar turut menzahirkan penghargaan atas sokongan dan kerjasama semua kerajaan negeri dalam usaha menoktahkan isu miskin tegar berkenaan. Pengauditan terhadap 2,000 syarikat berkaitan kerajaan GLC perlu campur tangan dari Ketua Audit Negara. Ini berikutan kecelaruan berterusan dalam agensi akan menyebabkan kerugian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan meskipun peranan mereka tidak seperti syarikat swasta, namun prestasi agensi berkenaan tetap perlu dinilai. Kita juga telah bersetuju supaya Ketua Audit Negara mengaudit semua 2,000 ini. Saya ingat akan satu jadi kejutan supaya semuanya akan lebih bertanggungjawab. Kerana kadang-kadang pelanggaran itu masih berterusan di beberapa peringkat dan tidak ada jalan lain tetapi untuk kita jalankan audit dan memantau terus. Jabatan Audit Negara akan melakukan pengauditan terhadap GLC bermula tahun depan. Japan Bank for International Cooperation JBIC menyatakan komitmen terhadap usaha meningkatkan pelaburan sedia ada dengan menarik lebih ramai pelabur dari Jepun ke Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata JBIC juga sedang giat mengadakan perbincangan dengan beberapa syarikat tempatan. Beliau turut menekankan kepentingan memperkukuh persahabatan dan kerjasama erat antara Malaysia dan Jepun untuk terus meneroka lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Ini bagi memastikan kerjasama pelaburan khususnya dalam sektor tenaga direalisasikan demi kepentingan rakyat. Perdana Menteri menerima kunjungan hormat delegasi JBIC yang diketuai Pengerusi Merangkap Penasihat Khas kepada Kerajaan Jepun Tadashi Maeda. Malaysia siap sedia memikul tanggungjawab sebagai pengerusi ASEAN tahun depan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, negara ini berbesar hati mengambil alih kepengerusian ASEAN dengan tumpuan ke arah memperkukuh kemakmuran dan kestabilan serantau. Pada masa sama, menggalakkan hubungan strategik dalam kalangan negara anggota menerusi dialog dan diplomasi serta bekerjasama dalam mengembangkan perkongsian ekonomi. Malaysia will continue to push for greater commitment in enhanced ASEAN intra-trade and investment.
we will also ensure that ASEAN will be able to leverage on advances in sciences, technology, and innovation and harness the benefits of digital transformation and new technologies. Menjelaskan keutamaan utama sepanjang tempoh Malaysia menjadi pengerusi ASEAN, Datuk Seri Mohamad berkata elemen keterangkuman dan kemampanan yang menjadi tema bagi tahun 2025 akan dipastikan diberi keutamaan dan diperkasa. Ini ke arah usaha pembinaan komuniti ASEAN. Selaras dengan kita punya tema iaitu inclusivity. To be inclusive sama-sama. Color pun semua color bendera, warna bendera negara-negara ASEAN semua ada 4 color tersebut. Ini merupakan apa orang kata message yang very subtle yang kita nak tunjukkan kepada masyarakat di rantau Asia Tenggara betapa keperluan untuk kita terus bersama. Jangan ada terpikat dengan usaha-usaha nak macah belahkan kita. The ASEAN solidarity is something that's very strong. A lot of people envious of us. A lot of efforts to see whether or not we can break us or not. Jadi itu perkara yang perlu kita pertahankan. Ini tugas utama kita. Untuk kita pastikan supaya kesatuan ASEAN ini yang telah ditubuhkan 67 tahun dulu berasaskan kepada zon bebas, aman dan berkecuali ini dapat terus kita kekalkan. Dan dalam masa yang sama, kita nak supaya kemampanan kita. 15 fokus keberhasilan utama ekonomi PED akan diberi tumpuan dalam sidang kemuncak ASEAN 2025. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, perbincangan mengenainya akan diadakan bersama semua kementerian Disember ini. Untuk ekonomi, perkongkan ekonomi. Dan pada bulan Februari ini mesyuarat pertama di antara menteri-menteri ekonomi ASEAN yang akan diadakan di Desaru di Johor, di mana kita akan umumkan kita punya priority economic deliverables. Pada masa yang sama, tahun semasa kita mempengerusikan ASEAN adalah tahun kita mengumumkan akad ASEAN Community Vision, ya, dan dalam ASEAN Community Vision itu ada ASEAN Economic punya Strategic Trust untuk 5 tahun ke hadapan. Kerajaan turut berharap dapat memuktamadkan beberapa perjanjian perdagangan bebas yang merangkumi perjanjian rangka kerja ekonomi digital, menaik taraf perjanjian perdagangan bebas dua hala FTA antara ASEAN dan China serta pentadbiran penerbangan persekutuan FAA ASEAN dan India. Kerajaan sedang berusaha mempercepat kajian ruang udara bagi memastikan keberkesanan dan kecekapan pengurusan laluan penerbangan. Langkah itu sebahagian daripada Pelan Hala 7 Penyahkabunan Sektor Penerbangan Malaysia yang dilancarkan Ogos lalu. Kerana dengan adanya pengurusan ruang udara yang lebih efisien, mereka boleh mendarat dengan lebih cepat. Tidak perlu mengambil satu laluan yang lebih panjang dan tidak perlu berlega di atas ruang udara dengan lebih lama. Jadi ini sesuatu yang sangat penting kerana dengan menjimatkan masa untuk mereka mendarat, setiap minit yang dijimatkan itu ialah boleh menjimatkan bukan saja mengurangkan carbon emission tetapi juga mengurangkan kos. Sementara itu, kerja menaik taraf dan penambahbaikan di semua pintu masuk negara, terutama lapangan terbang antarabangsa KL, perlu diselesaikan sebelum hujung tahun ini. Ia sebagai persediaan menjelang kepengerusian ASEAN tahun depan. Kita telah pun meminta pihak MHB untuk mengubah suai dan juga menaik tarafkan bilik-bilik kenamaan umpamanya. Sebab kita menjangkakan ramai pemimpin ASEAN, orang-orang kenamaan VIP dan sebagainya akan memasuki negara kita melalui pintu masuk utama. Menurutnya, Perkhidmatan Penggerak Penumpang Automasi Aerotrain juga dijangka beroperasi semula awal Februari depan.
Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Rasarana akan menyediakan kemudahan van untuk anak-anak ke sekolah dengan bayaran 50 sen sahaja. Kerajaan juga bersetuju memberikan tambang percuma kepada semua mahasiswa universiti, politeknik, kolej komuniti dan matrikulasi di seluruh negara yang menggunakan perkhidmatan bas.my. Baik, kembali semula. Usaha memperkasa penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN secara konsisten menganjurkan program Campus to Career atau dikenali sebagai program C2C with PTPTN. Menurut pengerusi PTPTN Datuk Seri Noliza Abdul Rahim, program C2C itu membantu graduan menentukan hala tuju kerjaya mereka selepas tamat pengajian, selain menyediakan ilmu pengurusan keuangan sesuai dengan keperluan semasa. Jadi kita mengharapkan dengan program C2C ini yang mana kita akan turun semua universiti, politeknik dan pusat-pusat pengajian untuk memberi mereka knowledge dari segi literasi kewangan khususnya dan macam mana to build up yourself supaya after they graduate, they know how to sell themselves to get a better job. Jadi pada masa yang sama, objektif kita PTPTN untuk mereka bayar balik pinjaman juga lebih mudah. Santai dengan student. Bagi pelajar, inisiatif PTPTN tersebut memberikan ilmu baharu buat mereka dari segi kerjaya serta pengurusan keuangan termasuk manfaat menabung. So far apa yang saya faham C2C ni dia macam transition untuk pelajar dari lepas habis studies nak pergi kerja. So dia tolong kita buat proses dia and then macam mana nak come out of campus. Dan ia satu penghormatan bagi saya untuk menyertai program Campus to Career. So dalam program ni dia bagi peluang untuk saya mempelajari banyak benda kerana dalam program ni telah menjemput banyak-banyak pesara yang boleh nampak luar biasa dan semua acara-acara di sini memang luar biasa jugalah. Saya banyak belajar macam mana kita nak menguruskan wang, macam mana nanti dalam jangka panjang tu apa yang kita nak buat, apa yang kita boleh buat sepanjang tu. Macam yang diorang kenalkan SSPN iPrim. Lepas tu diorang macam mengenalkan tentang macam mana kita nak meyakinkan diri kalau kita nak bekerja nanti. Diorang macam bagi contoh macam mana nak buat resume, nak buat CV untuk hantar dekat majikan-majikan untuk kita minta kerja nanti. Dalam program itu, PTPTN melalui bantuan pengajian KPT PTPTN prihatin menyerahkan bantuan sekali bayar RM500 kepada pelajar Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah dan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. 70 projek bomba dan penyelamat Malaysia JBPM bernilai lebih RM1 bilion telah diluluskan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata, peruntukan pembangunan itu telah diluluskan di bawah Rolling Plan ke-5 tahun 2025.
Matlamatnya untuk mengurangkan masa respons nasional. Peruntukan tersebut melibatkan 22 projek baharu bernilai lebih 300 juta ringgit serta 48 projek sambungan lebih 700 juta ringgit. Ia juga dicecebahkan melalui pembinaan 6 buah balai bomba baru dengan peruntukan sebanyak 66.8 juta. Selain itu, isu kritikal bagi penggantian kenderaan lama juga diberikan perhatian dengan begitu baik. Apabila diluluskan perolehan, tahun depan kita akan beli 231 kenderaan baru. 250 unit kediaman kuartus turut diluluskan bagi menjamin kebajikan anggota bomba. Bertema membangunkan kapasiti, Majlis Perasmian Pameran dan Persidangan Kebakaran Antarabangsa IFCEM menjadi platform penting untuk mempersiapkan pasukan penyelamat menghadapi pelbagai risiko ketika operasi. Khairul Anwar Rosli ada laporannya. Pelibatan hampir 2,000 peserta dari 15 negara dalam IFCEM memberikan peluang buat pasukan penyelamat termasuk Malaysia memantapkan lagi pembangunan kemahiran, pengetahuan, infrastruktur dan sistem perkhidmatan mereka. Pada tahun ini seramai 143 booth telah pun disediakan yang melibatkan 28 pempamer daripada luar negara dan 52 pempamer daripada dalam negara. Dan kebanyakan teknologi yang dipamerkan pada tahun ini adalah yang terkini, daripada pemadaman kepada pencegahan dan juga kawalan kebakaran. Edisi kelima kali ini, IFCEM menghimpunkan pakar-pakar industri yang memfokuskan pendekatan holistik dalam meningkatkan keupayaan tindak balas menyelamat berasaskan kemajuan teknologi semasa. Turut diadakan Persidangan Agung International Fire Chief Association of Asia General Conference ke-33. Ini adalah sebuah program yang sangat bagus, sangat baik, yaitu tadi kita bisa sharing knowledge, kita bisa sharing skill, dan kita bisa sharing experience. Tentunya dari 9 negara ini Fire Brigade we gain a lot of techniques on how to response in a vehicular extrication, so that and the use of technology. So when we get back to our country, the Philippines, we can adapt or we can use it in the responding. Sewaktu IFCEM 2024 berlangsung juga akan diadakan Malaysia International Rescue Extrication Challenge yang merupakan satu pertandingan penyelamatan antarabangsa bagi menguji para pasukan dari segi kemahiran dan kecakapan mereka dalam situasi kecemasan seperti penyelamatan mangsa yang terperangkap dalam kemalangan atau bangunan runtuh. Khairul Anwar Rosli, RTM. Isu warisan kebijaksanaan dan nilai yang diturunkan bapa kepada anak-anak diutarakan dalam buku berjudul Fathers and Their Wisdom by Sons and Daughters. Menurut penyelaras projek Dato' Halimah Muhammad Said, ia merupakan kompilasi 26 esei hasil tulisan 29 pengarang. Ditulis oleh 29 penulis yang menceritakan tentang bapa-bapa mereka dan warisan serta kepandaian dan nilai dan sebagainya yang diturunkan kepada anak dan keluarga. Jadi buku ini amat signifikan kerana mempaparkan bapa-bapa Malaysia dan cara mereka mendidik anak mereka dan menyumbang kepada negara pada masa yang sama. Setiap penulis mempunyai fokus yang berbeza terhadap cerita bapa mereka sambil menonjolkan episod menarik dalam kehidupan mereka. Turut menyumbang Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman.
Saya menulis tentang apa yang nasihat-nasihat arwah ayah saya lah kepada saya, dan antaranya adalah kita kena, kalau kita nak buat sesuatu tu, jadi yang terbaik dalam bidang yang kita. Jadi itu yang saya terapkan dalam apa yang saya buat setiap hari.